Assalamualaikum. Hai. Jadi hari ini pula kami akan membentangkan mengenai apa? Kaunseling Kejaya. Kami akan perkenalkan ahli kumpulan kami. Nama saya Nur Ain Natasha binti Muhammad Nazli, bernombor metrik 262648. Saya Nur Atika binti Zainal, metrik nombor 262029. Nama saya Siti Nur Fatihah binti Hamidi, nombor metrik 262529. Nama saya Lim Ilim dan nombor metrik 263563. Nama saya Ahmad Syafiq Ahmad Sabli, nombor metrik 263230. Baiklah, kita teruskan dengan kaitan antara kaunseling kejaya dari sudut etika kaunseling. Okey, baiklah, kita akan beralih pula kepada kaitan kaunseling kejaya dari sudut etika. Menurut Gisber, Hepner dan Johnson pada tahun 2009, mereka mengatakan bahawa kaunseling kejaya tidak hanya berfokus kepada kejaya semata-mata, tetapi juga berfokus kepada kejaya sepanjang hayat klien. Hal ini bermakna kaunseling kejaya dan kaunseling konvensional perlulah selari kerana ianya melibatkan kualiti dan juga hasil seperti kaunseling individu. Pendek kata, kaunseling kejaya dan juga kaunseling individu mempunyai kaitan yang rapat di antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada Suradi Salmi. Menurut Suradi Salmi pada tahun 2002, beliau mengatakan bahawa terdapat tujuan asas dalam bimbingan kejaya, iaitu untuk membantu klien memperolehi pengalaman berkaitan kejaya yang akan dipilih olehnya kelak. Hal ini adalah bertujuan untuk membantu klien untuk mencapai tujuan tersebut dengan membuat penilaian kendiri terhadap klien. Okey, penilaian kendiri ini termasuk dalam melalui penerokaan dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membantu klien untuk mengetahui kejaya yang betul-betul sesuai dan minat dengan dirinya. Menurut Kocher dan Kisvigel 2008, etika merujuk kepada satu cabang falsafah tradisional yang memerihalkan permasalahan moral dan juga penentuan moral. Hal ini bermakna etika merupakan satu penilaian tindakan untuk melihat sama ada tingkah laku seseorang itu benar ataupun salah. Menurut Rafidah Aga Muhammad Jalaluddin dan Lau Poh Lee 2016, dalam profesi menolong juga terdapat banyak sangat kod etika yang digunakan oleh pengamal kaunseling, tetapi ianya perlulah bertepatan dengan konteks kaunseling dan juga situasi yang sedang dijalankan. Okey, di luar negara, antara kod etika yang sering digunakan oleh pengamal kaunseling ialah American Counseling Association ataupun ACA. Manakala di Malaysia pula terdapat Akta 580, Akta Kaunselor 1998. Okey, dalam prinsip kod etika ini terdapat 6 prinsip asas, iaitu beneficence, non-maleficence, autonomy, justice, fidelity dan juga veracity. 2.0 mengenai perbandingan kandungan akta dan prinsip etika kaunseling dalam negara dan juga luar negara dari sudut etika kaunseling kejaya. Baiklah, kandungan akta dan etika kaunseling dibina untuk membantu kaunselor semasa menjalankan etika profesion bersama klien. Tetapi sebenarnya kedua-dua etika dan akta ini tidaklah sempurna dan juga fleksibel, kerana tidak semua masalah yang dihadapi oleh klien boleh dipandu oleh etika kaunseling, tetapi dipandu oleh prinsip etika yang difahami oleh seseorang kaunselor. Malah, tidak semua kandungan akta dan prinsip etika dalam kaunseling kejaya di Malaysia sama seperti luar negara kerana terdapat beberapa perbezaan. Walaupun perbezaan tersebut masih ada lagi persamaannya. Jadi saya akan kongsikan pada jadual yang berikut. Baiklah, jadual di sebelah ini menunjukkan persamaan dan juga perbezaan Akta 580 dan juga ACA. Dalam persamaan bagi Akta 580 dan ACA adalah dari segi akta kerahsiaan. Kerana dalam Akta 580 bahagian 40 menyatakan tata tertib yang akan dikenakan oleh kaunselor berdaftar jika berlaku kesalahan seperti fraud dan ketidakjujuran. Manakala bagi Akta ACA adalah bahagian B, telah dinyatakan bahawa kaunselor berdaftar perlu memberi informasi yang terkini dan benar kepada klien. Kerana sebagai seorang kaunselor, mereka perlulah sentiasa mengemaskini maklumat supaya dapat memberi maklumat yang benar dan tepat kepada klien. Manakala persamaan yang kedua adalah persamaan bagi dari segi
Perkara latihan dan pendidikan. Dalam Akta 580 bahagian 28 telah nyatakan bahawa kaunselor perlulah memperakui amalan 2 tahun selama 2 tahun. Hal ini bagi mengelakkan daripada berdepan dengan kaunselor yang tidak dilatih secara profesional untuk menjalankan sesi bersama klien. Manakala bagi ACA pula dalam bahagian F yang menyatakan bahawa kaunselor perlulah berpegang teguh dengan segala etika baik dari segi kepelbagaian budaya, kebajikan klien dan sebagainya yang telah dilatih sewaktu dalam tempoh praktikal supaya amalan menghormati klien dapat dikekalkan. Okey, baiklah. Bagi perbezaan antara Akta 580 dan juga ACA pula, Akta 580 ini mempunyai 8 bahagian di mana merupakan akta yang digunakan oleh kaunselor berdaftar Malaysia untuk digunakan dalam profession mereka. Manakala bagi akta berdaftar di luar negara pula, ACA yang mematuhi kepada yang ditetapkan oleh American Counselling Association yang mempunyai 9 bahagian. Akta ini merupakan satu panduan yang dapat membantu kaunselor pendaftar untuk meningkatkan kecekapan dan pengetahuan mereka untuk mengendalikan klien dan juga sesi kaunseling tersebut. Akhir sekali, Akta 580 lebih tertumpu kepada sikap profesional kaunselor dalam mengendalikan sesi kaunseling. Sebagai seorang kaunselor yang jujur dan cekap, terdapat perbezaan dari segi social helping. Disiplin kaunseling mempunyai kaedah tersendiri berbanding social helping yang memerlukan kepercayaan komunikasi dengan baik dan penuh simpati. Manakala ACA pula tertumpu kepada cara kaunselor menyelesaikan masalah etika semasa proses penakbulan beretika yang merangkumi pertimbangan nilai profesional prinsip etika dan standard etika dengan penilaian dan tafsiran untuk klien. Persamaan antara prinsip etika kaunseling di dalam negara dan luar negara adalah non-maleficent, beneficent, justice dan fidelity. Hal ini dikatakan satu panduan atau piawai standard sebagai maklumat penting kepada tingkah laku kaunselor dan klien semasa sesi kaunseling dijalankan. Perbezaan antara prinsip etika kaunseling di dalam negara dan luar negara. Jika kita dapat lihat, di dalam negara adalah prinsip autonomi, manakala di luar negara adalah respect for people. Pasti anda tertanya-tanya kan, maksud mereka adalah sama? Betul, maksudnya adalah hak kebebasan klien, iaitu klien berhak membuat keputusan mereka sendiri. Yang kedua pula perbezaannya adalah veracity dan integrity, juga membawa maksud yang sama, iaitu kejujuran dan kebenaran. Sebagai seorang kaunselor yang profesional, perlulah bersifat jujur dan benar kepada klien bagi meningkatkan kepercayaan antara kaunselor dan juga klien. Etika kaunseling ialah panduan kepada kaunselor yang ingin menjalankan sesi bersama klien. Sebagai kaunselor yang berdaftar, pertama perlulah mematuhi prinsip yang telah dinyatakan supaya penyeliaan kaunselor tersebut dapat meningkatkan prestasi kaunseling kerjaya. Hal ini kerana untuk menyelesaikan kesinambungan proses kaunseling, kaunselor perlulah berpandukan oleh sistem, peraturan, panduan atau prosedur yang ditentukan oleh proses kaunseling. Yang kedua, Macam mana pula dengan kesnya? Okey, baik. Pada bahagian ini saya akan menceritakan berkaitan dengan contoh-contoh kes yang terdapat dalam kaunseling kerjaya. Okey, pada kes yang pertama melibatkan dalam negara. Okey, klien ni merupakan bekerja sebagai pegawai keselamatan di sebuah syarikat, di sebuah kilang. Dan beliau telah bekerja selama 1 tahun dan mempunyai perilaku yang baiklah. Namun pada suatu hari majikannya telah memecat dia serta-merta disebabkan majikannya telah melihat rekod-rekod lama. Rupanya klien ni pernah mempunyai rekod melakukan jenayah. Alasan yang diberi oleh majikan kerana majikannya risau tentang keselamatan pekerja-pekerja lain. Okay, ini menyebabkan klien itu telah kehilangan kerja dan klien itu telah rujuk kepada kaunselor dan kaunselor itu telah memberi satu ujian minat kerjaya. Supaya apa? Supaya klien itu dapat tahu apakah minat kerjaya yang sesuai dengan dirinya. Maka daripada hasil daripada ujian minat kerjaya itu, maka lahirlah 3 minat kerjaya yang dialami oleh
klien itu pertama adalah sosial, yang kedua integrasi, dan yang ketiga adalah artistik. Artistik. Okey, daripada situ klien tu dapatlah tahu apa yang minat dia, dan kaunselor itu telah menyarankan berkaitan dengan pekerja-pekerja yang sesuai berdasarkan ujian minat kerjaya tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Okey, baik. Untuk kes luar negara melibatkan seorang klien yang mempunyai masalah LGBT dan keluarganya risalah berkaitan dengan kerjaya daripada klien tu, maka keluarganya telah menghantar klien tu kepada pusat pemulihan. Setelah habis tamat di pusat pemulihan, klien tu berlaku isu terhadap dirinya ialah kurang keyakinan disebabkan dia mempunyai rekod berkaitan dengan pemulihan disebabkan LGBT tu. Maka dia pun mengambil insentif untuk jumpa kaunselor, dan kaunselor itu menerima klien tersebut tanpa melihat latar belakang unsur. Klien tu, walaupun kita tahu klien tu mempunyai masalah berkaitan LGBT, tapi kaunselor itu menerima pada klien tu, dan setiap pembincangan yang dihasilkan dirahsiakan. Jadi, cadangan penyelesaian macam mana? Cadangan penyelesaian kes-kes kaunseling kerjaya di dalam negara dan juga di luar negara. Pertama ialah di dalam negara. Kami telah menjumpai kes ini berkaitan dengan isu pemilihan kerjaya setelah klien itu dibuang kerja. Kod etika yang berkaitan adalah mengenai tentang American Counseling Association bahagian A, The Counseling Relationship A.12, Environment and Client Neglect berkaitan dengan prinsipal beneficent, iaitu kaunselor perlu bertindak untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan klien. Hal ini boleh menunjukkan bahawa kaunselor membantu klien dengan memberikan inventory minat kerjaya supaya klien tersebut boleh memahami diri sendiri tentang minat kerjaya dan berkaitan dengan pekerjaan. Seterusnya, kes di luar negara yang berkaitan dengan isu unfinished business, urusan tidak selesai berkenaan dengan LGBT di kerjaya. Kod etika yang berkaitan adalah ACA bahagian B, Confidential and Privacy, B.1.c, Respect to Confidential, berkaitan dengan prinsipal fidelity. Untuk kaunselor yang berpegang prinsipal ini, kaunselor perlu menyimpan segala records walaupun counseling session itu telah selesai untuk menjaga keselamatan dan juga kemaluan klien. Jadi dalam kes ini, kaunselor perlu menunjukkan profesional kepada klien bahawa dia akan menyimpan rekod tersebut dengan baik-baik dan secara langsung akan memberikan keyakinan kepada klien sebab dia tidak perlu takut kepada rekod dia akan dibocor kepada orang lain. Alah, dah kesimpulan dah ke? Kesimpulannya, kaunselor pelatih dan kaunselor berdaftar perlulah termaktub di dalam Akta 580 dan Akta ACA untuk menjadikan sebuah profession kaunseling adalah sebuah profession yang tulus dan cekap. Selain itu, kaunselor perlulah merujuk berbagai akta untuk menambahkan lagi pengalaman dan tahap profession mereka. Malah, dari sudut konteks kaunseling kerjaya, kaunselor perlulah melihat daripada persepsi yang besar kerana rata-rata klien yang datang berjumpa kita mempunyai pelbagai masalah yang berbeza. Jelaslah bahawa pentingnya etika kaunseling selaras dengan kaunseling kerjaya dan kaunselor. Perlu mengambil berat dalam mana-mana sesi kaunseling kerjaya yang akan dijalankan kala. Terima kasih daripada kami mengenai kaunseling kerjaya. Terima kasih juga daripada saya. Okey, bye. Assalamualaikum.